Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Sabri bin Imbuk, ambilan Mei tahun 2024 dalam program Bachelor of Business Administration with Honor (BBA). Hari ini saya akan membuat satu pembentangan tugasan OUMH 1603, yaitu kemahiran belajar abad ke-21. Apakah itu abad ke-21? Menurut kalender Masihi Gregorian, abad ke-21 ini bermula daripada 1 Januari 2001 dan berakhir pada 31 Disember 2100. Dan apakah pula keistimewaan abad ke-21? Dalam abad ke-21 inilah berlakunya revolusi teknologi sangat berkembang pesat yang dapat kita lihat. Hampir daripada semua pelosok di dunia ini mempunyai teknologi, dan hampir semua manusia yang dapat kita lihat menggunakan teknologi seperti telefon bimbit, dan perkembangan pesat ini sangat mempengaruhi daripada ekonomi kita, sosial politik kita dan sebagainya, dan ia akan memberi kesan kepada kita semua. Terdapat 4 kategori kemahiran yang dominan pada abad ke-21 ini. Yang pertama ialah kemahiran pembelajaran dan inovasi. Dalam kemahiran terdapat berbagai pecahan, antaranya kemahiran berfikir secara kritis yang membolehkan kita menganalisis dan menyelesaikan masalah. Seterusnya kemahiran kreatif yang membolehkan kita menginovasi dan menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya ialah kemahiran berkolaborasi yang membolehkan kita bekerja dalam kumpulan dan mencapai matlamat yang sama. Dan seterusnya ialah kemahiran berkomunikasi, yaitu kemudian kita memahami melalui pembacaan dan mencatatkan idea secara logik melalui penulisan dan lisan. Kemahiran yang kedua ialah kemahiran celik digital. Seperti mana yang kita ketahui hari ini, perkembangan pesat teknologi membuatkan kita perlu mempunyai kemahiran ini agar kita tidak ketinggalan dan dapat berdaya saing dengan mereka yang lain. Kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran kerjaya dan kehidupan. Dalam kemahiran ini terdapat berbagai kemahiran yang mempengaruhinya. Antaranya ialah kemahiran numerasi. Kemahiran numerasi ini membolehkan kita menakluk nombor dan memahami asas matematik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran sosial. Kemahiran ini ialah kemahiran yang membolehkan kita berinteraksi secara lisan, bukan lisan, secara isyarat dan penampilan kita tersendiri. Kemahiran ini sangat penting dalam era ini kerana kemahiran ini membolehkan kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar sana dan juga orang-orang terdekat dengan kita. Kemahiran yang keempat ialah kemahiran metakognitif. Kemahiran ini terdiri pada 2 kemahiran asas, iaitu kemahiran pemikiran reflektif dan kemahiran pembelajaran kendiri. Kemahiran pemikiran reflektif merujuk kepada kebolehan untuk mengetahui perkara yang telah dipelajari dan juga perkara yang belum dipelajari. Kemahiran pembelajaran kendiri ialah kemahiran kebolehan untuk mengetahui strategi yang diperlukan untuk mendapatkan ilmu. Namun, jika kita membuat carian di internet mengenai dengan kemahiran abad ke-21, mereka akan memberi 4 penekanan khas, iaitu yang boleh dikenali sebagai 4K, iaitu pemikiran kritis, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Okey, seterusnya tajuk kita ialah peranan pelajar di abad ke-21. Namun bagi saya, peranan-peranan ini bukan saja tertakluk kepada pelajar, namun kepada mereka yang ingin berjadi abad ke-21 ini, sama ada pelajar, pekerja ataupun sesiapa pun. Dan antara peranan-peranan penting ini ialah: pertama, ingin tahu; kedua, mengejar ilmu; ketiga, mencipta ilmu; keempat, bertanya soalan; kelima, berkongsi maklumat; keenam, berdikari; ketujuh, bersemangat untuk belajar; ke-8, keprihatinan. Keprihatinan ini bukan saya tertakluk kepada perhatian kepada kawan, namun keprihatinan kepada siapa-siapa saja, termasuk global. Seterusnya ialah persekitaran pembelajaran. Terdapat 3 poin yang saya senaraikan di sini, antaranya ialah pembelajaran kooperatif. Seperti mana yang kita tahu, sistem pembelajaran dahulu dan juga abad ke-21 ini amatlah berbeza.
Dahulu kita hanya mengharap dengan cikgu ataupun mendapatkan ilmu daripada cikgu saja, namun sekarang amat berbeza. Kita boleh mendapat rujukan daripada sumber-sumber yang lain. Dan juga pembelajaran kooperatif ini lebih kepada cikgu menggalakkan pelajar untuk lebih bekerja sama dalam kumpulan. Dan poin kedua ialah penggunaan teknologi. Seperti mana yang saya katakan tadi, teknologi kian membangun dengan pesat dan dapat kita lihat banyak perubahan terutama dalam sistem pendidikan kita. Kita boleh mengakses apa-apa saja maklumat berkaitan dengan sebagai rujukan. Poin yang ketiga ialah ruang belajar yang fleksibel. Seperti kita tahu, kaedah pembelajaran sekarang memerlukan mereka bekerja sama dalam kumpulan dan dengan itu ruang belajar yang fleksibel perlu dipraktikkan seperti susunan kursi, meja dan apa-apa juga yang berkaitan dengan pembelajaran agar memudahkan mereka membuat satu tugasan. Tajuk yang terakhir ialah kemahiran kognitif dan emosi pelajar abad ke-21. Kemahiran kognitif ini merujuk kepada aspek pengetahuan, pemahaman, pemikiran yang kritis terhadap pelbagai isu global dan yang lainnya. Manakala sosial emosi pula ialah sikap yang diperlukan dalam sesebuah komunikasi dengan seseorang secara positif dan aktif. Dan sebagai kesimpulannya, saya sebagai seorang pelajar dan pekerja pada masa yang sama amat perlu memahirkan diri dalam kemahiran-kemahiran ini agar saya dapat berdaya saing di luar sana seiring dengan kepesatan zaman sekarang. Sekian, terima kasih.